Wawancara terakhir pada kali ini berkenaan dengan persidangan antarabangsa kedua 2024. Ya, dan juga bersama dengan tetamu kita yang mulia Dr. Ani binti Haji Muhammad Tuah alias Nik Ani Afika, Timbalan Pengarah Center for Lifelong Learning. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Afifah. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sihat? Yeah. How are you? Alhamdulillah. Jadi rasanya kita tidak sabarlah ya untuk mengetahui tentang persidangan antarabangsa kedua 2024 ini. Jadi mungkin untuk mukadimahnya bersama juga dengan penonton-penonton kita ni dapat dijelaskan sedikit sebanyak ni Puan berkenaan dengan persidangan antarabangsa kedua 2024 ini, silakan. Boleh. Pertama sekali ialah mengenai title persidangan. Dalam English, we can call it Second International Conference on Public Health, Environment and Education for Sustainable Development Goals, SDG and Lifelong Learning. Dalam bahasa Melayu, kita ni boleh rangkaikan sebagai persidangan antarabangsa kedua mengenai kesihatan awam, alam sekitar, dan pendidik untuk matlamat pembangunan mampan atau lestari SDG dan pembelajaran sepanjang hayat. Kalau dapat saya tambah sedikit. Ya, silakan. Persidangan ini akan diadakan selama 2 hari. Pada hari Isnin, 3 hari bulan dan Selasa. 4 hari bulan Jun 2024 insyaAllah. Dalam beberapa minggu saja lagi lah. Alhamdulillah. Terasa ni. Terasa ya. Persiapan sedang lancar dijalankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Majlis peresmiannya di hari pertama diadakan di Empire Brunei Jurudong. Alhamdulillah, we will be able to showcase the best of Brunei. InsyaAllah. InsyaAllah. Persidangan akan dirasmikan oleh Yang Mulia Dr. Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Dan di hari kedua, persidangan akan diadakan di Dewan Chancellor UBD. Alhamdulillah. Dan juga ingin diketahui juga ni Puan, mengenai persidangan antarabangsa kedua ni, apa tema pada tahun ini? Ya, amat penting untuk kita ni fokus tu tema. Betul. Dalam English, the tema atau theme is Futuring Together, integrating lifelong learning with sustainable practices for healthier communities and environment. Ataupun dalam bahasa Melayu, mendepan bersama, mengintegrasikan pembelajaran sepanjang hayat dengan amalan mampan atau lestari untuk komuniti dan alam sekitar yang lebih sihat. Let me give you a little bit of description lah about this tema. Jadi setahu kita ni lah, pendidikan ni semakin berubah dan kepentingan belajar sepanjang hayat memanglah sangat penting dalam usaha kita ni ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan di peringkat global. Dengan kesedaran kita ni tentang kaitan antara kesihatan awam, alam sekitar, pendidikan yang berterusan dan pembangunan yang lestari, ini akan menimbulkan sebenarnya keperluan untuk kita ni berbincang, bekerjasama dan berkongsi visi yang sama melalui persidangan macam ini. Jadi mengingati balik yang Puan kongsikan tadi, majlis peresmiannya akan diadakan pada 3 hari bulan Jun ni Puan. 3 hari bulan Jun di Empire Hotel and Country Club, dan Puan pun sudah kongsikan tadi temanya, dan memang sangat penting untuk kita ni tahu temanya. Dia seolah-olah macam objektif tapi bukan, tapi agar conference ataupun majlis persidangan tersebut selari dengan temanya tu. Betul. Jadi bercakap mengenai dengan tema tadi, mungkin dapat dikongsikan juga bersama dengan penonton-penonton kita ni. Apa objektif pusat persidangan ni sebenarnya? Alhamdulillah, boleh. Tak ada masalah. Kita ni berkongsi bersama dengan bis kita yang di luar sana. Persidangan ni adalah disediakan untuk sebagai satu platform yang dinamik. Kerana bagi pendidik, penyelidik seperti saya, pembuat dasar juga, profesional dan peminat pembelajaran sepanjang hayat dari berbagai negara, supaya mereka dapat bertukar pandangan, berkongsi amalan terbaik dan membincangkan masa depan pendidikan yang inklusif dan selaraslah dengan matlamat pembangunan mampan lestari, iaitu SDG global. So, jadi di bawah penganjur persidangan, barangkali boleh saya tambah kali silakan. Sementara kita ni in that subject, persidangan ini adalah atas kerjasama antara 3 buah institut dan pusat di bawah UBD. Pertama, Center for Lifelong Learning, C3L,
ataupun pusat pembelajaran sepanjang hayat, Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, dan ketiga Institut Pendidikan Sultan Haji Hassanal Bolkiah SHIBI. Manakala 4 buah institusi tempat tanah iaitu Sustainable Development Goals Unit Brunei Darussalam, Prime Minister Office atau Unit Matlamat Pembangunan Lestari Brunei Darussalam, Pejabat Perdana Menteri. Kedua, Lifelong Learning Center Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Kementerian Pendidikan. Yang ketiga, JPMC College of Health Sciences, College Sciences Kesihatan JPMC, dan ACE's Creative Training Services. So these are 4 buah institut tempatan kita ni. Dan yang paling menarik adalah 6 buah universiti luar negara yang akan datang. 6 buah. Ikut serta juga ikut ni? serta. Alhamdulillah. Dari mana? Okey. Bagus. Soalannya menjurus apa yang akan saya nyatakan di sini. Universiti Mahidol dari Thailand. Pertama. Yang kedua, Universitas Indonesia. These are big names from Indonesia. Universiti Kagawa Jepun. Universiti Malaya Sabah Malaysia. Universiti Sunway Malaysia. Dan seterusnya Universiti Far Eastern Filipina. So 6 buah universiti yang masa ni sedang aktif membincangkan tentang tema-tema yang saya nyatakan tadi akan datang, dan mereka akan melihat macam mana kecantikan Brunei di samping berinteraksi melalui persidangan ini. Jadi di sini dengan kedatangan mereka di Brunei Darussalam mungkin dapat juga pihak pihak penganjur membawa mereka untuk melihat budaya, tradisi Brunei. Jadi mungkin kita ni tanya sedikitlah. Adakah indah aktiviti yang bis kita sediakan untuk mereka, untuk membawa mereka ni? Ya, alhamdulillah. Okey. Sebenarnya let me just focus on the academic part dulu. Sebanyak 71 abstrak telah pun diterima, iaitu 22 abstrak adalah pembentangan poster untuk student ataupun untuk pelajar, dan 49 abstrak adalah pembentangan kertas kerja. Jadi kertas-kertas kerja dalam persidangan ini akan dibentangkan dalam beberapa sesi pada masa yang sama, iaitu parallel session. Selain itu, tadi juga ada menyediakan bengkel, 3 buah bengkel, bengkel sebelum dan selepas persidangan. So we will have more aktiviti yang berkesan untuk semua partisipan di Brunei dan di luar negara. Bengkel pertama, Voice for All, empowering every child to communicate. Ini interesting, suara untuk semua, memperkasakan setiap kanak-kanak untuk berkomunikasi. Penceramahnya ialah Dr. Nimisha Anya Mutiah, Asisten Profesor atau penolong profesor di Department of Communication, Disorders and Sciences, State University of New York, Cortland, USA. Bengkel ini akan diadakan dari Batani seminggu lebih lagi pada hari Senin 27 Mei dan Selasa 28 Mei 2024. Bengkel kedua, ini untuk profesional, Augmentative and Alternative Communication, AAC Pathway, Unlocking Children's Communication. Dalam bahasa Melayu, ia adalah kaedah komunikasi tambahan dan alternatif, AAC, memudahkan komunikasi kanak-kanak. Sama juga speakernya, dan bengkel ini akan diadakan pada hari Rabu 29 hari bulan dan Khamis 30 hari bulan Mei. Let me just give more penerangan. AAC ini adalah kaedah membantu kanak-kanak yang ada masalah komunikasi. Di Brunei pun memang adalah kanak-kanak yang ada masalah komunikasi. Jadi ia akan mengajar kanak-kanak ini berkomunikasi menggunakan gambar, isyarat dan teks melalui gambar cetak dan aplikasi pada iPad dan tablet Android. Jadinya banyak kajian telah pun dibuat di luar negara sana. Memang cara macam ni, kaedah macam ni memang berkesanlah untuk kanak-kanak yang menghadapi masalah macam ni. Jadi ini adalah salah satu peluang untuk kata ni orang Brunei belajar juga bersama dengan orang-orang kawan-kawan yang di luar negara. Itu adalah bengkel pertama dan kedua. Bengkel ketiga selepas persidangan itu diadakan. Satu lagi bernama Creating Engaging and Effective Micro Credential Workshop. Dalam bahasa Melayu, bengkel menghasilkan micro credential yang menarik dan efektif. Penceramahnya adalah Profesor Dr. Abdul Karim Alias dari Uniten Malaysia. Beliau juga adalah
salah seorang keynote speaker yang akan saya kongsikan lah. Sepatutnya keynote speaker dulu lah. Baru tidak apa-apa. Selepas ini boleh kita kongsikan keynote speakers. Yeah, I think we can actually try to understand lah this different opportunity. Okay. So bingkilan ni akan diadakan pada hari Rabu 5 hari bulan Khamis 6 hari bulan Jun 2024. Yep. Okay. Untuk memberi sedikit penerangan bagi bengkel ketiga ni, ia akan memberikan peserta-peserta pengetahuan dan kemahiran untuk cipta micro credential. Ini adalah salah satu kursus pendek ni sebenarnya yang bagus untuk profesional, di mana kita ni tak payah memikirkan untuk sekolah penuh masa. Ia adalah kita ni boleh membuat secara online ataupun secara bersemuka, di mana dia punya isinya tu adalah isi yang secara sedikit saja boleh ringkas untuk dipelajari. Jadi dia memerlukan setahun, cuma barangkali 2 jam. Jadi di sini profesor akan mengajar para pendidik dan juga akademik semana caranya membuat modul macam mana ataupun macam mana caranya membuat micro credential, macam mana menyusun semula konten dan sebagainya. Dan yang menarik juga, ia akan diadakan memakai platform open learning. Platform open learning ini adalah boleh diakses secara global. Bukan saja di Brunei, walaupun kita ni belajar di Brunei, orang di luar negeri boleh akses platform ini. Jadi kita ni akan cuba memakai platform ini dalam workshop itu, dan at the end of the workshop, para peserta akan tahu menggunakannya. Jadi directly membagi kita ni pengetahuan dan seterusnya skill. Jadi balik boleh try lah di rumah kalau ada platform yang percuma. Kadangnya platform macam ni ada memberikan secara percuma juga. Menarik sekali. Biasanya kalau upskilling ni kadang ia adalah course yang mengambil masa setahun, 6 bulan, 3 bulan. Tapi yang Puan kongsikan tadi dalam masa 2 jam sahaja mereka dapat mengetahui secara ringkas. Mungkin balik rumah boleh juga mungkin dicipta kembali micro credentials itu ya. Sangat menarik. Kita ingin recap kembali apa yang Puan Doktor tadi sudah kongsikan. Ada 3 bengkel ni Puan 3 bengkel. Jadi bengkel pertama adalah Voice for All, Empowering Every Child to Communicate. Bengkel kedua AAC Pathways, Unlocking Children's Communication. Bengkel ketiga adalah Creating Engaging and Effective Micro Credentials Workshop. Jadi mungkin dapat kita ni saksikan infografik keynote speakers ni Puan. Speakers, yes. Keynote speakers kita ya. Siapa sahaja keynote speakers yang akan turut serta di dalam persidangan antarabangsa kedua ini Puan? Ya. Sementara dalam topik ini saya rasa sebelum saya memberitahu lagi ada aktiviti lain tadi keynote speakers atau penceramah ucap tama terdiri dari 4 orang pakar akademik. 2 orang pakar akan menyampaikan ucap tama pada hari pertama Isnin 3 hari bulan Jun. Profesor Dr. Muhammad Ayub Saddiq dari UBD, Profesor Abdul Karim alias dari Uniten Malaysia. Manakala 2 orang pakar akan memberikan ucap tama mereka pada hari yang kedua, Selasa 4 hari bulan Jun, iaitu Profesor Takagi Yumiko dari Universiti Kagawa Jepun, Profesor Madya Dr. Muhammad Tazli Azizan dari UBD. Ini adalah pakar-pakar di bidang mereka masing-masing, dan insya-Allah kita akan dapat bertukar-tukar pandangan fikiran bersama pakar-pakaran ini. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Kalau dapat saya menyambung tadi. Ya silakan Puan. Ini paling saya sukalah aktiviti ni. Aktiviti yang termasuk menyelami budaya Brunei. Jadinya Brunei Cultural Immersion akan dianjurkan di hari pertama selepas opening ceremony ataupun majlis pelancaran. Kita ni akan membawa peserta yang di Brunei ataupun di luar negeri yang datang ke persidangan tersebut menyelusuri Sungai Brunei dengan river cruise untuk melihatkan keindahan kampung air dan juga ekosistem ketani di Bandar Seri Begawan. Ini adalah salah satu aktiviti yang boleh
membuatkan peserta-peserta ketanian itu lebih tertarik dengan Brunei. Walaupun peserta-peserta tani yang luar negara ada mungkin 2 hari saja macam itu untuk di Brunei. Tapi jangan jangan takutlah, dah rugilah. Peserta-peserta akan dilihatkan keindahan ketani dengan secara adanya seorang guide yang akan memberitahu barangkali ini kampung Sabah, ini kampung Tamu, ceritakan apa sejarahnya. Ini penting kerana sebagai akademik dan juga penyelidik, kami memang suka mempelajari barang-barang baru dan secara secara ilmiah pun mungkin akan timbul nanti dari pemandangan tersebut, peserta-peserta akan berniat untuk membuat kajian barangkali atau membuat satu barangkali simposium barangkali yang akan boleh mengkayakan lagi ketani punya perbincangan di masa akan datang. Itu satu. Yang kedua, bengkel guling tangan. Ada yang barangkali tidak dapat menyelusuri kampung air, dapat. Kami menyediakan bengkel guling tangan di mana mereka akan diajar oleh student-student ataupun pelajar-pelajar UBD yang memang mahir kerana mereka ada mengikuti klub di UBD. Jadinya diorang akan mengajarlah peserta-peserta tersebut. Jadi first hand experience untuk diorang merasa. Bukan saja diorang melihat semasa opening ceremony, tapi diorang akan merasa memegang, mendengar. Jadi semua panca indera akan orang mengalami experience yang baru, pengalaman yang baru. Dan seterusnya alternatifnya bagi orang yang suka menari, akan menari juga tarian bengkel tarian tradisional Brunei. Peserta-peserta akan belajar tarian dari dua buah lagu, Kayum O Kayum. Kayum O Kayum itu saya ingat tu masa saya primary school pun saya ada sudah lagu ada sudah tu ingat very it's very engaging untuk kanak-kanak juga. Dan joget seri kenangan. So berjogetlah, belajar macam mana berjoget. As we all know, Kayum O Kayum ini adalah lagu yang ceria tentang kehidupan. Jadinya upbeat lah. Kalau buzzword masanya upbeat. Tapi dengan memakai nada tradisional. Dan joget seri kenangan lagu yang memuji kecantikan daerah Tutong. So kami boleh memberitahu kepada peserta tempat-tempat yang menarik di daerah Tutong contohnya dalam lagu tersebut. Jadi dengan arti kata lain, tujuannya kami ingin memberi peluang melalui persidangan ini kepada peserta-peserta dalam negara. Kadang-kadang ketani dalam negara pun mesti update juga dengan ketani punya keindahan ketani dan juga antara bangsa untuk mengenali budaya tempatan. Menarik sekali Dapat kita lihatlah bagi mereka yang datang, mereka sudah orang macam yang Puan kongsikan tadi, Puan Doktor kongsikan tadi, diorang sudah mengeluarkan wang untuk datang ke Brunei, meluangkan masa. Jadi di kesempatan inilah kita ni dapat membawa diorang melihat tradisi, melihat budaya kita ni. Malahan sekiranya mungkin ada mabuk laut kalian dapat melihat kampung air, mereka boleh mengikuti bengkel guling tangan. First hand experience secara langsung mereka dapat mencuba guling tangan yang ada. Dia tu salah satu aktiviti lah. Yang ketiga tadi menari ni, Puan Doktor. Tarian Melayu. Tarian Melayu. Siapa yang mengajar tu sekarang? Penuntut UBD juga. Mereka memang mahir lah kerana selama 4 tahun mereka didedahkan kepada aktiviti-aktiviti tradisional melalui klub-klub UBD yang tertentulah. Alhamdulillah kami amat teruja lah kerana kami dapat memberi peluang juga untuk pelajar-pelajar itu untuk menunjukkan bakat mereka dan mengajar. Mana tahu boleh jadi guru satu hari nanti ataupun akademik satu hari nanti, jadi diorang akan ada atribut yang penting, karakter yang bagus. Betul. Samping itu juga kami ada pameran-pameran dari penganjur persidangan dalam dan luar negara. Jadi semua penganjur-penganjur tersebut yang saya sebutkan tadi, yang 6 buah universiti itu akan melihatkan apa yang diorang ada, kajian yang diorang ada, yang dijalankan, yang ataupun lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat yang ada. Jadi ini adalah peluang untuk kami belajar juga.
Di samping itu kami melihat apa yang dijalankan oleh universiti tersebut dari segi pembelajaran dan sebagainya. Dan kami juga akan mengadakan business meeting kerana business meeting itu adalah penting untuk berdiskusi secara strategik. Bagi menyelaraskan apa yang akan terjadi di masa yang terpendek, short term. Contohnya dalam masa setahun ke 2 tahun itu apa yang akan kami lakukan bersama dengan penganjur-penganjur tersebut. Sama ada membuat kajian kah, atau membuat buku kah, menulis bersama kah. Jadi itu memang penting lah. Because kita ni mesti memaksimiskan impact persidangan tersebut, bukan saja perbincangan, tapi mesti ada deliverable lah at the end juga, insyaAllah. Jadi pameran itu akan dipamerkan mula 27 Mei sehingga 6 Jun, penghabisan bengkel sepanjang 2 hari bengkel. saja. 2 hari saja. Kasihan tu. Kasihan. Ini adalah kerana peserta ketanian dari luar negeri itu diorang akan balik selepas satu. Tertakluk pada bajet costing diorang, tapi kalau ada sekiranya kesempatan akan datang, kami akan melaratkan lagi lah beberapa tidak hari. Tidak mengapa lah kan Puan Doktor, macam walaupun sekejap, tapi kalau kita ni maksimalkan, kita ni belajar banyak daripada apa pameran-pameran yang ada. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat walaupun waktunya singkat, banyak dapat dipelajari daripada pameran-pameran yang akan diadakan nanti kan. Jadi mungkin di kesempatan ini juga sebenarnya saya tertanya-tanya ni dari tadi, bolehkah Indah orang awam ikut ni sebenarnya? Memang boleh. Dapat. Nat dan Afifah boleh ikut juga. Macam mana caranya ni? Mungkin dapat mana mendaftar? Senang saja. Pergi ke laman web persidangan. Type C3L dash 2024 conference conference.ubd.edu.bn. Di sana semua yang saya nyatakan tadi ada. Dan boleh kita register secara online. Tidak ada problem. Dan dari IG, kalau suka IG, masa duduk-duduk rehat-rehat kan mau tahu apa isinya, kami dalam persidangan itu kami menyediakan short information atau information yang sedikit saja melalui IG @c3l.ubd. Dan boleh juga email kalau ada pertanyaan. Indah dapat bis kita dapat penjelasan lah daripada laman web tersebut. Email kami ic.c3l@ubd.edu.bn. Ataupun kalau anda suka email mobile pun boleh lah, boleh WhatsApp ke apa. Talian mana tu? Taliannya 8142557. Talian C3L selalu yang digunakan oleh pelajar-pelajar jugalah untuk bertanya-tanya kalau ada sebarang masalah ataupun ada sebarang memerlukan sebarang keterangan. Jadi mudah sajalah. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Jadi barangkali saya boleh kali berkongsi tentang bayaran pendaftaran peserta. Bayarannya kalau orang tempatan lokal 100 saja. Kita akan menyediakan berbagai aktiviti, jadi itu boleh dilalui lah oleh peserta-peserta. Dan antarabangsa dan international USD $100. Tapi bagi pelajar kami memang memberikan kemudahan yang baik supaya pelajar-pelajar kita ni mengambil kesempatan ini. BND RM50. Bagi kami itu adalah salah satu daripada cara untuk kami melihat impact persidangan ini dari segi macam mana berminatnya peserta-peserta luar sana ingin untuk berinteraksi dengan peserta-peserta luar negeri. Jadi ini adalah satu kesempatan lah. InsyaAllah, kesempatan keemasan, peluang keemasan untuk sama-sama kita belajar juga bersama dengan rakan-rakan kita dari universiti-universiti luar di persidangan antarabangsa kedua 2024 ini. Ribuan terima kasih Puan Doktor, kami ucapkan sudi datang ke Studio 4. Kita cerita-cerita lah tentang persidangan antarabangsa kedua 2024 ini. Kami di sini mendoakan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, majlis pelancarannya, mana lagi bengkel-bengkelnya. InsyaAllah mudah-mudahan sekiranya berkesempatan kami pun akan terikut serta. Dan untuk penonton-penonton kita ni pun sekali lagi dikongsikan sekiranya ingin ikut serta, bolehlah mungkin melayari di laman Instagram di c3l.ubd untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi cara-cara untuk
untuk dapat mengikuti. Jadi sampai di sini sahaja wawancara kita pada kali ini. Ribuan terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada narasumber kita yang mulia, Puan Dr. Annie binti Haji Muhammad Tuah, merupakan seorang timbalan pengarah Center for Lifelong Learning. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.